syurga dan dijauhkan daripada api neraka nar. Sebab tu bila mana kita solat, setelah kita solat, jangan segera kita bangkit daripada tempat solat dengan mengejar urusan dunia. Istighfarlah dulu. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lepas tu kita akan baca Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Baca 7 kali. Kerana pintu neraka itu ada 7. Pintu syurga itu ada padanya 8. Faham? Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka kita nak masuk syurga. Kita tak nak masuk dalam neraka. Jangan sesekali di antara kita kata, tak apalah Ustaz, kita masuk neraka kejap. Lepas selesai masuk daripada dalam neraka, maka kita masuk dalam syurga. Dalam neraka tu tuan-tuan, ada satu api yang Nabi sebut tidak pernah padam dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Iaitu apa? Api dalam neraka jahanam. Dah sekarang dia menyala. Panasnya itu 70 kali ganda daripada panas dunia. Kita tuan-tuan, hari ni Alhamdulillah tempat saya Batu Kih hujan. Tadi waktu tengah daripada pagi sampai tengah hari panas tuan-tuan. Panas itu kita ni, yang tekak kita ni dah macam-macam minta. Sekejap kita nak makan, nak minum air lai cikang. Sekejap nak makan temikai laci. Panasnya tu kita tak tahan. Apatah lagi panas dalam neraka. Ada pula orang kata tak apa Ustaz, masuk kejap. Nanti dah selesai kita kena seksa dalam neraka, kita masuk dalam syurga. Allahu Akbar. Ingat seksa neraka ni macam jentik ke? Ingat seksa dalam neraka ni cubit ke? Ui, jangan tuan-tuan. Jangan pernah terlintas satu kali pun ayat tersebut. Yang paling kita kena minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita kalau boleh tak nak masuk ke dalam syurga dengan redha Allah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Maka nak dijauhkan kita daripada azab api neraka. Sebab tu perkara yang ditanya oleh Muaz bin Jabal tentang Rasulullah kepada Rasulullah, amal yang dapat masuk ke dalam syurga dan jauhkan dia daripada api neraka. Ini matlamat kita semua. Kita mesti nak jauhkan diri kita daripada syurga, daripada neraka dan masuk ke dalam syurga. Sesungguhnya kata ulama dalam kitab ini, perkara itu adalah mudah atas orang yang Allah mudahkan kepadanya dengan ditunjukkan atau diberikan taufik untuk ia berusaha dan beramal hingga berjaya memasuki syurga, terhindar dari neraka. Apa kata pengarang? Sesungguhnya perkara itu adalah mudah atas orang yang Allah mudahkan kepadanya dengan ditunjukkan ataupun diberikan taufik. Maka seseorang itu kalau Allah nak bagi dia masuk ke dalam syurga, mudah saja. Kalau Allah memberikan kepadanya, ditunjukkan kepadanya dan diberikan taufik untuk dia berusaha dan beramal hingga berjaya memasuk ke dalam syurga. Sebab itu, hari ini kita ada hidayah. Tetapi kita tidak ada taufik. Hidayah itu apa? Petunjuk. Kalau kita tengok orang meninggal dah kosong. Dulu kau selalu membawang dengan aku, Som. Meninggal dah kau, Som. Sebab tu, bila meninggal tu, itu adalah satu petunjuk. Sebab kita tengok orang dikafankan, kita tengok orang dimandikan, kita tengok orang ditalkinkan, tuan-tuan rahmat Allah, dan kita tengok orang tu dimasukkan ke dalam liang lihat. Tetapi ada orang yang menampakkan kubur itu, menampakkan orang yang meninggal dikafankan, dimandikan, tapi pada masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tidak ada kekuatan untuk dia beramal. Contoh, kita tengok orang meninggal, dia meninggal, kata ulama Al-Hasan Al-Bashri kata apa? Seandainya orang yang meninggal tu, dia bangun, dia menceritakan bagaimana keadaan dia menghadapi sakratul maut, nescaya kita yang mendengar tadi akan berlari meninggalkan jenazah dan menangis dalam keadaan yang menakutkan. Sebab beza di antara kita dengan dia, orang yang meninggal dunia ini, dia telah melihat padanya wajah malaikat Israel. Kita tak tengok lagi sebab kita masih hidup. Sebab itu, bila mana Allah berkehendak ke atas seseorang itu untuk beramal,
insya-Allah dia akan diberikan taufik dan hidayah. Sebab tu kita kena minta kepada Allah hidayah. Kita kena minta taufik. Hidayah tu apa? Petunjuk. Taufik tu apa? Kekuatan untuk melakukan amal. Ada di kalangan kita, dia dapat ilmu. Ustaz tu kata, solatlah kamu pada sepertiga malam kerana itu adalah kebiasaan orang-orang yang soleh. Ustaz tu cakap jangan lupa bersedekah. Ustaz tu kata jangan kamu lupa berzikir. Kita dengar, kita ada ilmu. Tetapi kita tidak ada taufik untuk melakukan. Sebab tu bila mana Allah berkehendak ke atas seseorang, hatta bagaimana sekalipun, insya-Allah. Sebab tu dalam hadis Nabi, bila mana Allah menginginkan kebaikan pada seseorang, Allah akan memahamkan dia dengan agama. Sebab tu kita hari ini bersyukur kepada Allah. Kita masuk dalam majlis ilmu, kita duduk dalam majlis ilmu, hati kita digerakkan oleh Allah untuk masuk ke dalam majlis ilmu, tidak lain, tidak bukan, adalah kerana Allah ingin menjadikan kita ahli syurga dan terhindar kita daripada neraka. Sebab tu kita duduk dalam majlis ilmu. Sebab tu kita dengar ilmu. Sebab tu kita pergi belajar ilmu. Sebab tu kita solat. Tetapi kiranya tidak ada taufik, kita akan memilih cenderung kepada perkara yang sia-sia. Faham tak tuan-tuan rahmati Allah? Kita duduk saja. Kita pun duduk saja, tak buat apa. Kita duduk saja seolah-olah kita tak buat apa-apa usaha sekalipun. Tetapi bila mana Allah berkehendak kepada seseorang itu, sebagai contoh, minta maaflah ayah-ayah, ibu bantu rahmati Allah, kebanyakan majoriti kita tengok orang-orang yang di masjid, kita tengok orang-orang yang berada di surau, kebanyakan mereka adalah, majoriti adalah mereka yang berusia lebih daripada 40 tahun, ada yang 50 lebih, ada yang paling ramai sekali adalah orang yang pencen. Adakah mereka dulu seorang yang ahli ibadah? Tidak. Mereka dulu lalai dengan duniawi. Kebanyakan, majoriti yang saya jumpa, dia kata, Ustaz, saya ni waktu dulu, muda-muda, memang jalan ke surau, jalan ke masjid, jarang jumpa, jarang pergi. Inilah baru Allah Ta'ala, barulah saya macam terdetik nak dengar kuliah, nak belajar agama, nak dekatkan diri dengan rumah Allah. Saya kata pada orang tersebut, Haji, dalam hidup ni tidak pernah ada istilah terlambat. Dan jangan sesekali malu bila mana mengajak diri kita dekat dengan agama. Bila hari ini, Haji dulu jauh daripada agama, tetapi tiba-tiba hati Haji tergerak nak duduk dalam majlis ilmu, tergerak nak belajar Quran, tergerak nak solat berjemaah. Sebenarnya Allah memberikan hidayah kepada Haji, dan Allah sedang memberikan sesuatu kepada Haji, yakni taufik, agar Haji dipilih Allah supaya masuk ke dalam syurga dan terhindar dari neraka. Sebab itu, ayah-ayah, ibu bantu rahmati Allah, sekarang ni banyak platform untuk kita belajar agama, memahami agama. Sebab tu jangan diabaikan. Jangan kita tunggu di saat datang kedatangan malaikat Israel. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan dan kedinginan. Jangan sampai di saat itu kata, wahai malaikat Israel, janganlah ambil, bagi aku dulu beramal. Tak. Sekarang kita ada platform macam-macam. Jangan tunggu datang malaikat Israel kata, wahai malaikat Israel, izinkan aku 5 hari saja untuk aku bertaubat, beramal betul. Kau nak ambil lah. Tidak. Kedatangan malaikat Israel, kalau ternampak wajahnya, maka kita dah hampiri saat sakratul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Sebab tu kita kena bergerak daripada sekarang. Ajak diri kita sekarang. Malas itu dibuang agar kita menjadi orang yang benar mendapat taufik dan hidayah daripada Allah. Entah kitalah orang yang paling bersungguh salat berjemaah, kitalah orang yang paling bersungguh mempelajari ilmu agama, dan kita jugalah adalah orang-orang yang bersegera dalam bertaubat kepada Allah. Dan katanya sebaliknya, orang yang tiada dimudahkan Allah, tiadalah mudah baginya untuk ia melakukan amal. Maka kalau Allah tak mudahkan seseorang itu, jadi soal kemudahan untuk beramal adalah soal taufik atau hidayah yang sangat diperlukan. Kita ni lemah, tuan-tuan. Kita kena minta Allah
taufik dan hidayah supaya kita boleh beramal. Dengan amal tadilah akan membawa kita masuk ke dalam syurga. Sebab tu jangan kita jadi manusia yang sombong. Mintalah kepada Allah, ya Allah, kurniakanlah kepadaku taufik dan juga hidayah agar aku masuk ke dalam syurga-Mu, ya Allah, agar aku terhindar daripada neraka-Mu, ya Allah. Minta pada Allah supaya kita dimudahkan oleh Allah untuk beramal dan masuk ke dalam syurga. Tetapi ada juga Allah tak mudahkan. Allah bagi segala-galanya. Itu namanya istidraj. Bila mana Allah bagi kereta yang besar, rumah yang besar, segala-galanya. Tetapi dia jauh daripada Allah. Na'udzubillah min zalik. Dan kerananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam doanya memohon juga kemudahan itu dengan kata, ni doa Rasulullah, wahdini wa yassiril hudali, wahdini wa yassiril hudali. Maka Rasulullah doakan, dan tunjukkan daku dan mudahkanlah petunjuk itu bagiku. Maka doa kepada Allah, kita nak guna doa ni pun boleh. Ya Allah, tunjukkan daku dan mudahkanlah petunjuk itu bagiku. Ni doa ni kepada kita yang mungkin belum dapat taufik dan hidayah. Amalkan doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita memerlukan taufik, kita memerlukan hidayah agar kita dapat beramal ibadah. Demikian pula Ibnu Umar dalam doanya ia berkata, ni Saidina Umar pula, dia punya doa, Allahumma yassirli lil yusra wa jannibnil usra. Ya Allah, mudahkanlah aku bagi kemudahan dan jauhkan aku daripada kepayahan. Ini doa. Maksud dia apa? Mudahkanlah aku bagi mudah. Mudahkan aku, ya Allah, nak beribadah. Mudahkan aku, ya Allah, salat di awal waktu. Mudahkan aku, ya Allah, bibir ini membaca Quran. Ya Allah, mudahkanlah bibirku berzikir. Ya Allah, mudahkanlah, ya Allah, untuk aku bertahajud. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk membaca Al-Quran. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk bersedekah. Minta Allah memudahkan. Allah memudahkan, bukan padanya manusia. Sebab tu doa daripada Ibnu Umar, Allahumma yassirli lil yusra wa jannibnil usra. Ya Allah, mudahkanlah aku bagi kemudahan dan jauhkanlah aku dari kepayahan. Kepayahan apa? Daripada solat, kepayahan daripada zakat, kepayahan daripada puasa, kepayahan daripada beramal, kepayahan daripada sedekah. Kita nak minta jauhlah supaya kita ni jadi orang yang disegerakan. Fastabiqul khairat. Berkejar-kejar daripada melakukan kebaikan. Maka kejar kita melakukan kebaikan. Berkejar-kejar kita. Kemudian itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada Muaz asas utama bagi agama Islam, iaitu di dalam rukun Islam. Engkau menyembah Allah, tiada engkau mempersekutukan dengan Allah itu akan sesuatu. Maka sembahlah Allah. La ilaha illallah. Perkataan la ilaha, tiada Tuhan disembah. Maka tiada lagi layak Tuhan yang disembah. La ilaha illallah, iaitu Allah yang Maha Besar. Engkau menyembah. Lalu disebutkan satu persatu hingga akhirnya sebagaimana dalam hadis tersebut. Maksud menyembah Allah ialah mengerjakan ibadah kepadanya dengan ikhlas, iaitu dengan perasaan dan jiwa tauhid yang tiada sama sekali dicampuri oleh sebarang maksud yang membawa kepada sekutu dengan Allah. Baik. Maksudnya, ayat yang dirahmati Allah, bila mana kita beribadah semata-mata kerana Allah, tidak ada kerana lain. Dan bukanlah mengharap kita dipanggil baik, dipanggil ustaz, dipanggil orang yang alim, sebab ibadah kita tadi. Kita tak nak jadi orang yang dipuji kebaikannya. Kerana apa? Boleh padanya datang syirik khafi. Apakah syirik khafi? Yakni syirik-syirik yang tersembunyi. Syirik dia ada dua. Yang pertama, syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Yang kedua, syirik jali, syirik yang besar-besaran. Maksudnya apa? Syirik jali itu, kita sembah patung, kita sembah berhala,
kita buat secara terang-terangan. Syirik khafi ni adalah syirik tersembunyi. Dia tak nampak. Sebab tu Nabi SAW bersabda, aku paling takut menimpa umatku kelak adalah syirik-syirik khafi. Iaitu syirik-syirik yang tersembunyi. Apa dia? Ujub, riak, takabur, sum'ah dalam ibadah mereka. Sebagai contoh, dia beribadah bukanlah semata-mata mengharapkan pengharapan Allah, tetapi dia ada tujuan yang lain. Agar manusia menampakkan ianya baik, agar manusia memuji dengan kebaikannya, maka orang sebegini amalannya tak diterima sebab bukanlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang yang ikhlas dalam ibadahnya, saat dipuji, dia tak merasakan apa-apa. Saat tidak dipuji pun tak rasa apa-apa. Kerana dia mengharapkan penilaian ibadahnya itu adalah kerana Allah. Jelas? Ayah-ayah kuban dirahmati Allah. Sebab kita pada hari ini, di zaman sosial, kita ni mudah menampakkan kebaikan. Bila mana kita sedekah, kita tangkap gambar. Bila mana kita selepas tarawih, kita kongsikan Alhamdulillah, saya sudah tarawih. Ada kalanya kita seseorang duduk qiyamul-lail, orang lain tak ada, memang kita seorang. Tetapi kadang-kadang hati kita rasa, ya Allah baiknya aku. Orang lain sedang tidur, aku pula solat tengah-tengah malam. Baik juga aku ni, timbullah ujub. Maka amalan itu syirik kepada Allah. Kerana apa? Bukan disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni yang kita takut. Ini yang disebutkan amalan yang dimasukkan ke dalam syurga adalah amalannya yang ikhlas. Dan disebutkan juga, inilah yang dikatakan tauhid pada ibadah. Dan inilah pula yang menjadi hakikat bagi suatu amal baik yang dikerjakan. Dan segala ibadah yang menjadi dasar rukun Islam sebagaimana yang diterangkan di atas tadi, mestilah dilaksanakan atas asas tauhid, iaitu kerana Allah, kerana mengesakan Allah, kerana membesarkan Allah, dan padanya ada ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan senang nak ikhlas. Tetapi dia kata, Ustaz sebut pasal ikhlas. Saya tak tahulah ibadah saya ikhlas ke tidak. Kita kena belajar mencari agar ibadah kita ikhlas. Agar kita ini menjadi orang yang ikhlas. Sebab itu kita kena berjalan sekarang ini menjadi orang yang ikhlas. Kita solat biar ikhlas. Kita sedekah biar ikhlas. Kita bantu orang lain biar ikhlas. Ni hari ni dia ada satu penyakit. Penyakit ni dipanggil dalam psikologi, dia ada satu penyakit. Hari ni buat kebaikan mesti nak kena bagi tahu pada orang. Bila mana bagi tahu pada orang, dia akan rasa kepuasan. Tuan-tuan dirahmati Allah. Sebab atas pujian, atas like orang, atas share, atas komen orang, menyebabkan dia rasa seronok untuk menunjukkan kebaikannya. Dia kata, Ustaz, kebaikan ni kan boleh tunjuk agar orang mengikutnya. Okey, dengar molek. Kalau kita buat baik, kita nak tunjuk kepada orang, boleh. Tak jadi masalah. Yang menjadi masalah adalah pada kamu. Kamu sanggup tak menahan pujian orang agar kamu tidak ada ujub? Kamu sanggup tak saat orang memuji kamu, kamu tidak akan ada rasa takabur? Kalau kamu tidak dapat menangani perasaan itu, maka jauhkanlah kamu daripada perbuatan menampakkan kebaikan kamu. Dan kata ulama, simpanlah kebaikan kamu seperti mana kamu menyimpan dosa-dosa kamu daripada diketahui oleh orang lain. Ini yang kita takutkan. Sebab tu kita ibadah nak ikhlas. Kita nak dapat rahmat atas ibadah kita. Sebab tu orang kata, Ustaz, macam mana pelacur yang memberikan minum kepada seekor anjing dengan sepatunya. Dan ketika itu Allah mengampunkan dosanya dan masuklah ia ke dalam syurga. Dan ada juga dalam hadis Nabi SAW, seseorang itu mengalihkan sesuatu yang menghalang laluan orang untuk lalu di situ, maka Allah menjadikan dia ahli syurga. Sebab itu dalam amalan kita yang berbanyak-banyak amalan kita, kita tak tahu yang mana Allah terima. Dia macam makan nasi lah. Sebagai contoh, kita berbuka puasa nanti. Kita ada lauk, sotong gurita masak sambal. Kita ada kailan ikan masin.
kita ada gulai nenas, sepat ikan masin, kita ada air lai cikang, kita ada kuih karipap, kuih lapis dengan tepung pelito. Kita ada nasi, kita ada, semua kita ada. Kita pun berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Kita pun berbuka. Bila mana berbuka, dalam banyak-banyak makanan yang kita makan sotong, kita makan kailan, kita makan apa lagi? Gulai nanas, kita makan telur masin. Dalam makanan-makanan tadi dengan nasi yang kita makan dengan air lai cikang tadi, satu makanan tu pun kita tak boleh pastikan yang mana kenyangkan kita. Kita makan tak kenyang. Lepas tu kita minum air kosong yang tidak ada rasa. Kita minum 1 gelas setelah kita makan, kita alhamdulillah. Maka yang kenyangkan kita tadi adalah air kosong, bukan makanan yang lain. Maka begitu dalam amalan kita. Dalam amalan-amalan kita, kita tak pasti mana satu yang Allah terima dan memasukkan kita ke dalam syurga. Sebab itu, belajarlah untuk ikhlas apabila melakukan sesuatu perkara. Wallahu a'lam. Jelas ayat bantu rahmat Allah. Ikhlas ni seperti mana di dalam satu gua yang tak nampak tetapi ada padanya sifat tersebut dalam hati kita. Dan kita pula tak boleh menghukum seseorang itu. Mengatakan dia tak ikhlas. Tak boleh lah. Ustaz, dia ni bukan ikhlas pun. Tak. Ikhlas Allah saja yang mengetahui. Kita tak boleh judge orang. Kita tak boleh kata pada orang. Sebab ikhlas itu sifatnya tersembunyi. Hatta sekalipun perbuatan tu nampak seperti mana perbuatan yang menunjuk. Tetapi manalah tahu dia seorang yang ikhlas. Pokok pangkalnya adalah kita yang melakukan, kita yang merasakan. Antara ikhlas ataupun tidak bergantung kepada kita. Sebab kita yang kenal dan kita tahu sama ada kita ikhlas ataupun tidak. Wallahu'alam. Itulah yang dimasukkan dalam hadis yang panjang iaitu beribadah dengan ikhlas. Wallahu a'lam. Dan yang kedua adalah pintu-pintu kebaikan. Tak apa. Ini nanti kita sambung. Pintu-pintu kebaikan pada esok hari kalau diizinkan lagi untuk menggantikan Ustaz Haji Wan Hamidi, insya-Allah. Dan saya buka soalan berkaitan tentang ikhlas dalam melakukan ibadah. Ada apa jua pertanyaan, sila tanya ataupun angkat tangan untuk saya jawab soalan tersebut. InsyaAllah. Kita kuliah 40 minit. Kita bagi tanya soalan 20 minit. Sebab nanti kalau 10 minit tak cukup masa. Maka saya lebihkan sikit dalam 20 minit. Kadang pun tak cukup sampai 30 minit kita menjawab soalan. Maka dibuka pintu soalan bagi mereka yang nak bertanya. InsyaAllah. Kalau besok ada lagi gantian, kita akan sambung pada muka surat 330, pintu-pintu padanya kebaikan, insya-Allah. Dan Bonda Emma, boleh kita buka pintu soalan kepada mereka yang nak bertanya. Dipersilakan. Tapi soalan yang 2 pagi yang saya tak jawab, saya dah jawab. Jelas ya, pengawalannya tadi saya dah jawab, insya-Allah. Silakan untuk bertanya soalan, insya-Allah. Sila. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, tadi Ustaz ada kata lepas solat kita jangan terus bangun, terus baca istighfar. Baik. Dan lepas tu baca Allahumma ajirna minan nar. Setiap kali solat ke ataupun macam sebab saya selalu amalkan subuh dan maghrib. Baik. Maksudnya subuh. Kalau kita ada kesempatan, Allahumma ajirna minan nar. Kalau kita ada kesempatan, maka kita bacalah Allahumma ajirna minan nar. Kalau ada padanya kesempatan. Faham? Kalau tidak padanya kesempatan, cukuplah sekadar memandai dengan istighfar sahaja. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Wallahu a'lam. Kalau ada kesempatan baca sebab ia sebahagian yang baik, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada soalan lagi?
Assalamualaikum Ustaz. Salam. Siapa Dalam tu? chat ni, Bonda. okey, dalam chat ni ada cakap, Assalamualaikum Ustaz, macam mana kita nak ikhlaskan dalam ibadah? Kita nak ikhlas dalam ibadah. Yang pertama, kata guru kami, nak ikhlas dalam ibadah, andaikan saja ibadah itu adalah yang terakhir kita lakukan. Andaikan saja ibadah, seperti mana kalau kita kata solat, sematkan di dalam diri kita, ini adalah solat yang terakhir. Kita akan ikhlas. Cuba tengok, kita bayangkan banduan yang di tali gantung. Maknanya mereka ini tahu tarikh kematian. Sebagai contoh, kamu dihukum gantung sebab kamu melakukan satu perbuatan, maka kamu dihukum gantung. Maka dia tahu tarikh kematian. Kalau orang tahu tarikh kematian, bagaimana solatnya? Pasti luar biasa. Sebab tu kata ulama, setiap kebaikan itu kau anggaplah ia yang terakhir dalam hidup kau. Maka kau akan benar-benar untuk melakukannya. Yang kedua, berdoalah kepada Allah, ya Allah, berikan kepadaku sifat ikhlas dalam melakukan ibadah. Kerana yang seperti mana kita baca tadi Bonda, kita kena meminta kepada Allah taufik dan hidayah. Bahkan taufik hidayah itu juga termasuk dalam ikhlas. Maka kita kena minta kepada Allah, ya Allah, berikan kepadaku sifat ikhlas. Minta kepada Allah agar dijadikan kita orang yang ikhlas. Insya-Allah. Begitulah bila mana. Dan yang ketiga, sentiasa melakukan perbuatan itu berulang kali. Sampai satu saat, bila kita buat, dah kita tak nampak sesiapa pun pandang atau sesiapa pun yang menilai, kita tak kisah. Maka di saat itu, kita sampai pada tahap yang ikhlas. Tetapi, kalau kita buat tu berkali, kadang-kadang, jarang-jarang, sebab tu kita mengharapkan pandangan daripada manusia. Tetapi kalau diistiqamahkan, berterusan, insya-Allah kita akan merasakan nikmat keikhlasan dalam ibadah tersebut. Insya-Allah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan terjawab Bonda. Okey, sekejap ya, ada lagi soalan. Yang banyak tanya soalan, jangan lupa belanja saya ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana seseorang itu membuat infak tapi masuk dalam grup WhatsApp dengan hantar gambar yang dia buat infak? Macam mana tu Ustaz? Adakah Baik, Alhamdulillah. salah satu... Okey, baik. Terima kasih Bonda yang bertanya. Dia kata Ustaz, dia ni buat infak kepada Yayasan Bina Insan Malaysia. Dia tunjuklah resit. Contohlah dia masuk banyaklah sikit dalam 500.5. Tapi masuk akaun saya sekali. Maka dia masuk, lepas tu dia share dalam grup. Dia kata, Ustaz, dia share dalam grup. Sedekah ni ada dua. Sedekah boleh diterang-terangkan, sedekah secara sembunyi. Sebaik-baik sedekah itu adalah secara sembunyi. Kalau kita nak menunjukkan resip kita masuk kepada Yayasan Bina Insan Malaysia ataupun apa dua badan lah, dan kita share dalam grup menunjukkan kebaikan itu pada orang lain. Yang pertama, kalau ia menjadi ikutan kepada orang, Alhamdulillah, ia satu perkara yang baik. Yang kedua, kalau ia menjadikan kita riak dan takabur dengan perkara tersebut, maka sepatutnya dibuang daripada grup agar kita tak timbul perasaan riak dan takabur atas amalan tersebut. Tetapi sebagai orang yang melihat, tidak boleh judge, mengatakan dia tak ikhlas, menunjuk-nunjuk. Sebab itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan jelas. InsyaAllah. Bunda Emma, itulah jawapannya. Maksud dia, tak jadi masalah kalau dia tak riak, tak kabur. Tetapi kalau dia buat benda tu, sampai dia mensyirikkan Allah, iaitu dengan mengharapkan orang mengatakan dia baik, maka ia satu perbuatan yang sia-sia. Maka lebih baik disimpan, sebaik-baik sedekah itu sembunyi. Maksudnya tangan kanan yang memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Wallahu a'lam. Terima kasih atas soalan tersebut. Okey, ni soalan daripada Tokiah. Assalamualaikum Ustaz, saya ada soalan. Sebelum ni saya belajar mengaji dengan seorang Ustaz melalui Google Meet. Tapi baru ni suami saya meninggal. Saya berada di dalam edah. Ustaz yang mengajar saya tidak membenarkan saya mengaji menggunakan Google Meet.
semasa di dalam edah? Yes. Dia sebab edah ni adalah satu penghormatan kita bagi orang perempuan setelah meninggalnya suami. Dia maknanya dia boleh melakukan sesuatu tindakan itu hanya dasar keperluan. Belajar mengaji itu bukan makna tak boleh. Dia belum lagi padanya keperluan. Maka dielakkan terlebih dahulu sampailah tempoh edah itu berlalu. Cuma kalau dia sekadar nak dengar orang mengaji, belajar mengaji, tak apa. Tapi jangan dia yang belajar. Sepatutnya dia mengelak dulu untuk untuk bertemu dengan orang lain, termasuk ustaz yang mengajar, sebab dia berada di dalam tempoh edah. Edah ni kalau kita nak buat sesuatu hanya padanya keperluan saja. Macam kita nak pergi kerja, boleh. Tapi segera pulang. Maka tak dibenarkan untuk bersosial lah sebaiknya. Maknanya kalau saya duduk rumah tu macam mana ustaz? Orang tu belajar ngaji, saya tak buat apa. Kita tak payah belajar. Kita buka saja Google Meet, kita dengar apa yang ustaz tu sampaikan, sudah memadai. Macam kita dengar ceramah lah. Kita dengar kuliah. Tapi sampai kita mengaji sekali, tu sepatutnya tak dibenarkan lagi dalam tempoh edah. Maknanya tak perlulah perkara itu. Wallahu'alam. InsyaAllah. Tapi kalau ustaz tu kata tak boleh, mungkin dia ada pendapat. Cuma kalau kita nak dengar ustaz tu mengajar, kita masuk Google Meet, sekadar mendengar, tak jadi masalah. Tak menjadi masalah. InsyaAllah. Sebab melihat, kalau kita belajar, takut kita melihat wajah ustaz tu dalam tempoh edah. Kerana adalah satu interaksi yang tidak baik lah. Sebab kita kalau boleh, tak ada berinteraksi ataupun bersosial pada waktu tersebut, ataupun memandang padanya haji Nabi tanpa urusan yang perlu. Memang kata Quran ni, belajar ngaji ni, ilmu ni perlu. Tapi dalam tempoh edah, kita kena menghormati perkara tersebut. Wallahu'alam. Mudah-mudahan. Satu lagi soalan. Apa yang dimaksudkan hidayah Allah? Hidayah tu petunjuk. Hidayah tu petunjuk daripada Allah. Maksudnya macam mana petunjuk ustaz? Kita dulu bukan orang yang solat. Bila mana kita nampak orang solat, hati kita tergerak, tiba-tiba rasa nak solat. Itulah petunjuk. Kita tengok orang yang sedang makan di tepi jalan, makannya bekas-bekas makanan orang yang buang, mana kita jadi orang yang bersyukur. Petunjuklah tu. Kita tengok orang yang meninggal dunia. Dulu aku seorang yang jahil agama, tapi bila mana kita tengok orang meninggal dunia, tiba-tiba hati kita tergerak nak memahami agama. Petunjuklah tu. Petunjuk ni di sekeliling kita saja. Cuma kita nak jadikan petunjuk itu agar menjadi kekuatan diri kita untuk mendekatkan ke diri kepada Allah ataupun sebaliknya. Petunjuk ni adalah hidayah daripada Allah agar kita menjadi orang yang diberikan Allah untuk menjadi orang yang lebih baik. Maka banyak petunjuk ni. Ada orang dapat petunjuk daripada mimpi. Pernah saya jumpa satu orang model. Model ni maknanya dia model free hair, tayang badan kiri ke kanan, kanan ke kiri, tunjuk sini kan. Joget-joget situ. Lepas tu satu hari Allah Ta'ala izinkan berlaku satu fenomena yang tak baik di dalam mimpi. Dia diseksa di dalam neraka. Banyaklah dia cerita dengan saya, 4 mimpi. Tapi saya lupa. Maka setelah itu dia berubah, berhenti menjadi model. Dan alhamdulillah sekarang dia menjadi seorang yang memakai purdah, nikab. Daripada seorang model berubah menjadi nikab. Hidayah lah tu. Petunjuk Allah bagi daripada mimpi. Hidayah dia kena seksa dalam neraka. Maka dia terus berubah. Maka kalau Allah nak bagi hidayah pada siapa-siapa, tidak menjadi masalah. Atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu'alam. Terima kasih yang bertanya tadi. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz nak tanya hari tu Ustaz Wan ada cakap tentang kematian lah. Kalau seorang suami meninggal, anak-anak seelok-elok anak-anak isteri boleh mandikan. Jadi saya nak tanya, kalau suami meninggal, dia mandi dekat masjid, isteri boleh ke pergi sebab edah dah berjalan kan? Baik, terima kasih. Ketika mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata dengan Rasulullah, Rasulullah pun berkata, wahai Aisyah, bila mana aku meninggal nanti, mandikan aku. Dan Nabi SAW kata Aisyah kata, ya Rasulullah, kalau aku meninggal, kau pun mandikan aku. Maka dalam perbuatan ini, sebaik-baik yang memandikan jenazah ibu atau ayah adalah seorang anak. Tetapi perempuan
yang di dalam tempoh eddahnya. Ni saya ambil pendapat yang mudah lah. Sekiranya mandi jenazah itu perlu ataupun tidak. Ia sebuah keperluan ataupun tidak. Sebab bila mana kematian suami, yang memandikannya adalah lelaki. Memang dibenarkan bagi isteri. Tetapi dalam tu lelaki, takkan isteri seorang saja duduk dalam tu. Maka tempoh iddah itu keluar hanya bila perlu. Untuk menguruskan jenazah, memandikan jenazah, boleh diuruskan oleh anak-anak. Maka ia bukan sesuatu yang perlu. Maka sebaiknya ia duduk keluar di rumah, duduk dalam rumah adalah yang terbaik bagi seorang isteri agar tidak menimbulkan fitnah. InsyaAllah. Sebab apa? Bila mana dia keluar, takut banyak yang memerhatikan, banyak yang melihat. Bila mana banyak yang melihat, takut pula ada yang mengorat. Takut pula ada yang mengambil kesempatan. Kalau dia mandikan saja tak apa, dia siap borak, siap duduk lagi. So, itu adalah satu perkara yang tak boleh dilakukan. Maka, kalau dekat rumah, itu cerita lain. Sebab kalau dia mandikan, sepatutnya mandikannya ada lelaki. Anak-anak dia pula laki. Maka ada yang menguruskan, maka tidak perlu untuk dia uruskan. Cuma sebagai isteri kena menghormati kematian, maka duduk di rumah sekiranya tidak perlu. Wallahu a'lam. Kalau perlu, sebagai contoh, harta suami kena ada tantangan di bank. Tapi tantangan tu isteri, maka dibenarkan untuk dia keluar. Setelah itu, dia kembali semula ke rumah. Tak boleh dia pergi karaoke, shopping mall, tak boleh. Kalau dia macam kerja, balik kerja terus. Lepas tu kalau sebagai contoh, tidak ada teman-teman atau jiran-jiran yang boleh membantu untuk beli barang-barang dapur untuk makanan, maka dia boleh keluar hanya untuk membeli, setelah itu dia pulang semula. InsyaAllah. Maksudnya dalam tempoh iddah ni, yang perlu saja dia boleh buat. Kalau ada yang boleh menguruskan, maka tak perlu dia keluar daripada rumah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ustaz, kalau nak pergi kubur pun tak boleh Ustaz? Tak boleh lagi. Ia bukan satu keperluan. Yang perlu insya-Allah. Dia kata, Ustaz, kenapa sampai macam ni? Ada sebab dia. Ngaji dengan saya kitab Ziarah Alam Barzakh setiap hari Khamis. Setiap hari Jumaat pukul 11 pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Ustaz nak tanya. Tadi balik pada soalan yang tadi yang kata di dalam iddah tu kan. Okey, memang tak boleh keluar rumah, tapi kalau di dalam rumah kan, maksudnya untuk memandikan jenazah suaminya tidak melibatkan orang luar, contohnya anak beranak lah kan. Boleh kan? Tapi kalau di masjid dia dah keluar rumah. Maksudnya di rumah. Biasanya kadang-kadang kan kita kalau di rumah melibatkan ahli keluarga saja tak jadi masalah. Kalau orang-orang dulu iyalah bonda ada di mandi rumah. Memang anak-anak beranak je buat. Tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Tapi kalau ke masjid dia dah keluar rumah. Kalau dalam rumah tak ada masalah lah. Maksudnya bonda sebagai contoh lah. Contoh kita nak mandikan jenazah suami kita ke. Memang kita buat kat rumah. Anak-anak pula ramai. Anak-anak lelaki yang ada. Tapi anak kita seorang dua je. Siapa nak ngangkek? Siapa yang nak kapan? Siapa pula yang nak mandikan? Nak ngangkeknya tu tak boleh seorang. Takkan bonda nak angkek? Nak angkek jenazah, nak mandikan jenazah, nak balutkan jenazah. Kalau nak uruskan sendiri ahli keluarga boleh. Tapi dengan syarat dia mesti ada ilmu tersebut. InsyaAllah. Sebab tu kata ulama fiqh, sebaik-baik yang menguruskan jenazah itu adalah ahli keluarga. Anak-anak, insya-Allah ia ada satu kebaikan. Fatimah Lilah, dia kata, Ustaz, kematian suami pergi boleh kubur? Boleh, selepas tempoh iddah. Ini cerita alam barzakh ke hadis 40? Campur-campur. Campur-campur.